Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in kulli wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdul Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Tersambung lagi ke surat yang kelima di dalam kitab Idatus Sibyan yang Jawi, surat 5. Itu ke-14-nya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab Tuan Husin Kedah, ke-14-nya kaunuhu qadiran, artinya keadaannya Allah Ta'ala yang bermula maknanya iaitu satu sifat yang sabit bagi zat selama-lama ada zat itu bersifat dengan kudrat, iaitu lain daripada kudrat dan melazim ia bagi kudrat. Dan lawannya kaunuhu ajizan, artinya iaitu mustahil. Ke-15-nya kaunuhu muridan, artinya keadaannya yang berkehendak. Bermula iaitu satu sifat yang sabit bagi zat selama-lama ada zat itu bersifat dengan iradat, iaitu lain daripada iradat dan melazim ia baginya. Lawannya kaunuhu karihan, artinya keadaannya yang benci, iaitu mustahil. Ke-16-nya kaunuhu aliman, artinya keadaannya Allah Ta'ala yang mengetahui. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang sabit bagi zat selama-lama ada zat itu bersifat dengan ilmu, iaitu ilmu dan melazim ia baginya. Lawannya kaunuhu jahilan, artinya keadaannya yang jahil, iaitu mustahil. Ke-17-nya kaunuhu hayyan, artinya keadaannya Allah Ta'ala yang hidup. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang sabit bagi zat selama-lama ada zat itu bersifat dengan hayat, iaitu lain daripada hayat dan melazim ia baginya. Lawannya kaunuhu mayyitan, artinya keadaannya yang mati, iaitu mustahil. Ke-18-nya kaunuhu sami'an, artinya keadaannya Allah Ta'ala yang mendengar. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang sabit bagi zat selama-lama ada zat itu bersifat dengan sama', iaitu lain daripada sama' dan melazim ia baginya. Lawannya kaunuhu asammu, artinya keadaannya yang tuli, iaitu mustahil. Ke-19-nya kaunuhu basiran, artinya keadaannya Allah Ta'ala yang melihat. Bermula maknanya iaitu satu sifat
yang sabit bagi zat selama-lama ada zat itu bersifat dengan basar, iaitu lain daripada basar dan melazim ia baginya. Lawannya kaunuhu a'ma, artinya keadaannya yang buta, iaitu mustahil. Kedua-puluhnya kaunuhu mutakalliman, artinya keadaannya Allah Ta'ala yang berkata-kata. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang sabit bagi zat selama-lama ada zat itu bersifat dengan kalam, iaitu lain daripada kalam dan melazim ia bagi kalam. Bekam, artinya keadaannya yang kelu, iaitu mustahil ketahui olehmu. Bidah. Faham? Okey, baik. Jadi kita habis tu malam ni. Sebab kaunuhu ni nak kata senang tu bukanlah, tapi insya-Allah bolehlah. Okey, baik. Ada satu Facebook tu, dia tanya apa maksud sifat lazim melazimi. Inilah dia. Maknanya ma'ani dengan maknawiyah yang kita belajar terhenti sampai pagi tadi itu ma'ani sampai ke sifat kalam. Kelas dia kena ingat. Wujud tu sifat nafsiyah. Kemudian 5 selepas itu, yang ini kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, salbiyah. Banyak nama dia, salbiyah, adami, khabariyah, itu semua nama dia. Kemudian 7 sifat lepas tu, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. 7 tu ma'ani. Kemudian tambah lagi 7, itu dipanggil maknawiyah. Okey. Jadi sifat ma'ani dan maknawiyah itu lazim melazimi. Maksud lazim melazimi, adanya sifat ma'ani, adanya sifat maknawiyah kerana adanya sifat ma'ani. Bila ada sifat ma'ani, maka adalah sifat maknawiyah. Boleh faham? Itu maksud lazim melazimi. Maknanya sifat ma'ani itu melazimi sifat ma'nawiyah. Ada ma'ani, maka ada ma'nawiyah. Takdir kata kalau ma'ani tak ada, maka tak ada lah ma'nawiyah. Maksud macam itu. Okey. Tetapi itu dari sudut ilmu, majazi akli, pinjam-pinjam cakap, kata Tok Guru. Maknanya dari segi hakikatnya sahaja. Adapun dari segi hakikahnya, hakikat, tak ada dahulu kemudian. Faham tak? Dari segi ilmu kita nampak macam ma'ani dulu baru maknawiyah. Maknanya ada ma'ani baru lah. Tapi dari segi hakikat yang sebenar ada pada Allah Ta'ala itu bukan begitu. Hakikat ma'ani dengan maknawiyah ni sekaligus. Bukan ma'ani dulu baru maknawiyah. Bukan. Kalau faham gitu, rosak akidah. Sebab Allah tak ada dulu kemudian. Kita bicara dah kan, Allah kidam dan baqa, sifat dia. Maknanya tak ada dahulu kemudian. Tak ada yang ni dulu, lepas tu yang ni pula. Tak. Allah sekaligus zat dan sifat dia. Okey, jelas. Kemudian kita nak masuk ke-14-nya, kaunuhu qadiran. Samalah macam yang kita belajar sebelum-sebelum ni. 5 perkara tu kita bawa macam biasa juga. Pertama namanya kaunuhu qadiran. Yang kita belajar sebelum ni kudrah, yang ni kaunuhu qadiran. Kemudian erti dia. Erti terjemah bahasa. Kaunu tu diambil daripada perkataan kaun lah, kaun. Kaun tu maksudnya keadaan. Kalau jamaknya kainat, banyak. Tapi kalau mufradnya kaun. Ni kaunu, hu tu domir. Kata ganti nama bagi Allah. Jadi kaunuhu maknanya keadaannya. Nya siapa? Nya Allah. Qadiran. Lepas tu kalau kita tengok erti dia kat situ, keadaannya Allah Ta'ala qadiran. Qadiran itu maknanya yang kuasa. Yang kuasa. Jadi keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa dari segi erti. Kemudian pergi ke makna. Nya kaunuhu qadiran itu iaitu satu sifat. Okey. Jadi maknanya kaunuhu qadiran ni pun sifat juga, tetapi dia bukan sebenar-benar sifat macam ma'ani. Sebab apa dia bukan sebenar-benar sifat? Sebab dia melazimi.
Sebab dia kena bergantung dengan makni. Ada makni baru ada maknawiyah. Jadi walaupun sifat makni. Jadi iaitu satu sifat sabit bagi zat. Sabit ni maksudnya tetap. Itu bahasa Arab. Satu sifat yang sabit bagi zat, maknanya satu sifat yang bagi zat, yang tetap ada pada Allah. Tapi bersyarat selama-lama ada zat itu bersifat dengan kudrat. Selama-lama tu maknanya selagi mana zat Allah itu bersifat dengan sifat kudrat. Yang kita kata melazimi tu, maknanya kaunuhu qadiran itu tetap akan ada pada Allah selagi mana kudrat ada pada Allah. Takdir kata kalau kudrat tu tak ada pada Allah, maka tak adalah kaunuhu qadiran itu. Tetapi takdir itu mustahil. Okey. Selama-lama ada zat itu bersifat dengan kudrah, iaitu lain daripada kudrah. Nampak? Itu dia tahqiqkan lagi. Iaitu lain daripada kudrah, maknanya tapi kaunuhu qadiran bukan kudrah. Takut nampak sama. Sebab tu dia kata dia melazimi tetapi tak sama. Kudrat lain, kaunuhu qadiran lain. Itu maksudnya. Sebab tu dia kata iaitu lain daripada kudrah. Dan melazim ia bagi kudrah, tapi dia lazim bagi kudrah. Tu dia tahqiqkan lagi. Kan? Bukan kudrah tapi melazimi kudrah. Ada kudrah, ada kaunuhu qadiran. Okey, jelas. Itulah makna dia. Kemudian pergi ke lawan dia. Lawan dia mustahil dia dah. Kaunuhu ajizan. Lazim melazimi daripada apa nama tu? Kudrat. Lawan dia lupa dah. Al-ajzu. Jadi al-ajzu tu jadi kaunuhu ajizan. Bagi sifat manawiyah dia. Jadi melazimilah. Mustahil dia pun melazimi juga. Maka keadaannya yang lemah, arti kaunuhu ajizan itu artinya keadaannya Allah Ta'ala yang lemah, iaitu mustahil, tak diterima. Okey, baik. Lepas tu dia masuk ke 15 ni. Okey, apa yang antum nampak? Ada tak perbezaan dengan sifat-sifat yang lain sebelum ni yang kita belajar dari sudut gaya penulisan Tok Syekh ni, Tok Guru kita ni? Tak ada dah dalil. Betul. Kenapa dia tercicir ke benda? Tak. Tapi dalil itu diambil daripada dalil ma'ani. Sama je. Jadi ambil balik dalil kudrat, pakai kat dalil kaunuhu qadiran. Sama. Tu je. Okey, baik. Jadi sifat yang ke-14 ni dengar baik-baik. Ana jelaskan yang 14 ni je. Sagi 15, 16, 17, 18, 19, 20 ana tak jelaskan dah. Antum cuba faham sendiri, kaitkan dengan yang 14 tu. Okey, sebab tu ana baca direct sampai 20 terus tadi. Sebab benda ni sama je. Cuma yang membezakan jenis sifat dia. Okey. Jadi kaunuhu ni, sifat manawiyah ni, apa beza dengan ma'ani? Okey. Bezanya sifat manawiyah ni keadaan sifat. Kalau ma'ani hanya sifat, tapi kaunuhu ni, maknawiyah ni keadaan sifat. Keadaan sifat pada Allah Ta'ala itu. Contohnya yang 14 ni kaunuhu qadiran. Nah, kalau sifatnya yang asal kudrah lah. Kudrah tu maksudnya Allah berkuasa. Tetapi Allah berkuasa tu sifat yang ada pada Allah. Maknanya Allah itu berkuasa. Tapi keadaannya belum cerita. Maka bawa datang kaunuhu qadiran menunjukkan bahawa keadaan Allah itu berkuasa. Itu yang dimaksudkan dengan maknawiyah. Kalau nak mudah fahamnya, kita kiaskanlah. Sebenarnya Allah ni tak bolehlah dikias, tak bolehlah dimisal. Tapi kata Tok Guru, ini majazi akli, pinjam-pinjam cakap, tujuan untuk memahamkan ilmu. Tapi nak buat contoh, nak menyamakan Allah dengan makhluk, hakikat tak boleh. Tapi ni pinjam-pinjam cakap saja, nak mudahkan faham. Jadi dia contohnya, kalau Tok Guru suruh buat contoh dekat pondok ngaji dulu, doktor sebagai contoh.
Doktor ni dia mengaji sampai ke Mesir lah, apalah, UIA lah, IAIU lah, apa semua tu lah. Dia ngaji. Adalah ilmu kedoktoran tu ada pada dia. Jadi ilmu kedoktoran tu sifat yang ada pada dia. Tapi kita boleh nampak tak ilmu kedoktoran tu ada pada dia? Boleh nampak tak? Tak boleh nampak? Tak nampak? Tak boleh nampak sebab ilmu tu duduk kat dia. Duduk tang mana tak tahu, dalam kepala ke apa ke. Kan? Tapi adalah pada dia. Macam mana mau tahu dia ada ilmu kedoktoran? Dah dia mengaji bidang kedoktoran. Maknanya dia ada ilmu kedoktoran. Tapi keadaan belum nampak lagi ilmu kedoktoran itu. Bila nampak? Bila dia bedah orang. Mati pula tu. Maknanya dia pergi rawat orang lah. Dia cek tadi apa? Itu. Nampak? Lepas tadi lupa pula dia. Balas mesej, lupa nak suruh lepas. Nak kali mati kawan tu, tarik tak lepas. Jadi bila dia pakai baju doktornya, dia merawat orangnya, dia bedah lah apa semua, baru nampak keadaannya itu adalah memiliki ilmu doktor. Nampak keadaan dia tu, nampak. Itu maksud nak fahamkan ke Allah Ta'ala begitulah. Allah ada sifat kudrat. Kudrat tu ada pada Allah. Kemudian kaunuhu qadiran ni mentahqiqkan lagi, menampakkan atau menunjukkan keadaan Allah itu memang berkuasa. Bukan hanya Allah memiliki sifat kuasa, malah keadaannya pun menunjukkan bahawa dia berkuasa. Itulah kaunuhu qadiran. Boleh faham? Sebab apa? Kenapa Imam Abu Mansur Al-Maturidi bawa sifat 7 sifat ni lagi? Ada kesan dia juga, kerana nak menunjukkan perbezaan dengan makhluk. Kerana makhluk ni kadang-kadang sifat tu ada, keadaan tak ada. Sifat tu ada, tapi keadaan tu tak ada. Keadaan tu tak menunjukkan. Macam doktor tadilah, kita ambil contoh doktor tadilah. Dia ada ilmu kedoktoran, tapi dia tak kerja doktor sebab tak dapat. Kerja benar PKP pula, kerja tak ada, dia jual burger. Jadi nampak tak keadaan dia sebagai seorang doktor? Tak nampak lah. Takkan jual burger pakai baju doktor, scan kat burger tu, tarik nafas burger. Tak ada lah. Dia pakai baju t-shirt biasa lah. Jadi tak nampak lah dia memiliki seolah-olah tak nampak macam ada ilmu kedoktoran pada dia, sebab keadaan tu tak nampak. Tetapi pada hakikatnya ilmu doktor memang ada dalam kepala dia, sebab dia mengaji ilmu kedoktoran. Macam tu. Macam katalah contoh macam tok guru ke mana-mana tok guru ke ustaz ke, kan, bila pakai jubah gini sebab ni nampaklah tokoh tu, nampaklah ketokohan seorang ulama tu, nampaklah. Tapi kalau tanggal semua ni pakai t-shirt biasa, kan, pakai topi kebun pula tu, kan, lepas tu pakai yellow boot pula, pakai gelah apa sebagainya, tarik lembu lah apa semua, kan, buat kerja apa semua. Ada tak nampak macam seorang ulama? Tak nampak lah. Orang pun datang pondok, nak masuk pondok, tapi dia tak kenal tok guru. Kali, Assalamualaikum pakcik. Salam. Dah rumah tok guru mana? Padahal tu tok guru dah. Tok guru pun tunjuk tu. Terima kasih. Dia pun pergi. Assalamualaikum. Isteri tok guru keluar. Waalaikumsalam. Kenapa? Nak jumpa tok guru. Dia pakai topi kebun. Lah tok guru ke? Dia tak tahu. Sebab apa? Sebab keadaan tu tak nampak. Tapi sifat ilmu agama ada tak pada dia waktu tu? Waktu tarik lembu semua ada tak? Alim tak? Hadis ada tak dalam tu? Quran ada tak? Ada. Kita tarik lembu ada macam tu. Ada. Kita tarik. Itu dia. Sebab tu ulama ni duduk tak mana pun tetap ulama. Cuma keadaan dia lah, kan. Jadi nak ceritanya makhluk macam tu. Makhluk ni kadang-kadang sifatnya ada, keadaannya tu. Adapun Allah Ta'ala mustahil akal tak boleh terima kalau Allah ada sifat tapi keadaan tak nampak. Maksudnya Allah ada sifat kuasa tapi keadaannya nampak macam lemah. Macam Allah tak berkuasa, kan. Contohnya ni contoh.
Kita pun berdoa, ya Allah, menangkanlah tentera Islam ya Allah, perjuangan kami ini ya Allah. Kami sedar dan kami tahu Engkaulah yang maha kuasa ya Allah. Engkaulah yang paling berkuasa. Tiba-tiba Allah balas doa kita. Memang aku berkuasa, tapi aku pun tak mampu nak ubah. PH kuat orang kata. Boleh jawab gitu? Mustahil, nampak? Mustahil. Nampak tu? Akal tak terima. Kalau jawab itu, bengong lah namanya. Tuhan gitu. Dan ni, kita berjuang ceramah nak naikkan syiar Islam, alih-alih yang tak betul juga naik. Dah tu maknanya Allah tak ada kuasa ke macam ni? Dah, memang Allah nak dia naik supaya kamu berjuang lagi, supaya lagi kuat kamu pertahankan Islam. Sebab tu juga Allah datangkan seperti seolah-olah macam orang Siti Kasim, Sajak, macam-macam jenis lah perangai-perangai manusia. Allah datangkan orang-orang ni supaya kita bangkit pertahankan Islam, perjuangkan Islam. Tiba-tiba kita kata tak apalah. Nampak? Tu hikmah dia. Kan? Hikmah. Macam juga Allah datangkan kepada kita iblis. Kenapa Allah cipta iblis? Supaya kita lawan iblis, supaya kita berjuang untuk istiqamah dalam amalan kita. Maka siapa yang dapat berjuang, maka hasil ganjarannya syurga. Kalau tak ada ujian, godaan daripada iblis, manakan mungkin kita nak masuk dalam syurga dengan apa? Nak masuk dengan syurga dengan apa? Tak ada ujian, tak ada godaan, kan? Senang-senang gitu. Sebab tu ulama kata, lagi tinggi ujian, lagi tinggi ganjaran. Lagi tinggi ujian, lagi tinggi kasih sayang Allah. Dalil kita ceramah itu pasal apa nama tu? Bahagian Rasul kitab Zadul Muta'alim tu. Kan? Rasul Ulul Azmi. Kenapa dipanggil Ulul Azmi? Rasul yang azam sekali, yang paling agung. Kenapa dipanggil paling agung? Kerana ujian yang ditempakan atas mereka dalam mempertahankan Islam sangat berat. Lagi berat, lagi besar ganjaran dia. Yang paling berat sekali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ganjaran yang Allah beri bukan tunggu kiamat sok baru Allah nak bagi. Dunia lagi Allah bawa Nabi naik ke langit, melihat syurga, melihat neraka, melihat segala alam di atas sana yang tak pernah berlaku ke atas nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa ujian dia berat? Sebab tu kita tengok Isra' Mi'raj berlaku pada tahun apa? Tahun kesedihan. Kenapa tahun kesedihan? Allah uji Nabi dalam berjuang, tiba-tiba Allah ambil pakciknya, Allah ambil isterinya. Satu persatu. Masa Tok Guru baca kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman, Tok Guru buat persoalan kepada kami semualah masa ngaji tu. Tok Guru tanya, kenapa Allah buat Nabi Muhammad, sedangkan Nabi ni kasih Allah, Allah buat Nabi Muhammad ni yatim piatu, ayah tak ada, mak tak ada. Masa dalam perut, dalam kandungan lagi, ayah dah wafat. Kemudian baru umur kat 2 ke 3 tahun, mak pula Allah ambil. Kan? Satu-satu. Siapa jaga Nabi dapat berkasih pula dengan isteri kesayangan Siti Khadijah, Allah ambil pula Siti Khadijah. Satu-satu. Kenapa buat jadi gitu? Kalau takdir kata berlaku ke orang awam macam kita ni, kita akan kata apa? Siang ke dia, malang nasib dia. Siang bapak tak ada, mak tak ada, bini tak ada. Nampak? Kita kata siang. Kita kata malang. Jadi persoalannya, adakah kehidupan Nabi itu malang? Adakah nasib Nabi itu malang? Malang kok mana? Nabi kasih Allah. Jadi sebenarnya itu nikmat yang sangat besar. Maka kata Tok Guru, Allah jadikan semua itu kerana Allah nak mentarbiah Nabi, tempat pergantunganmu semata-mata kepadaku, yakni Tuhan. Jangan menggantungkan siapa-siapa pun. Makhluk macam mana mu kasih pun, kasih je lah. Tapi bukan itu tempat pergantungan. Sama kat kita dalam berjuang ni. Kita nak kasih ayah kita, mak kita, guru-guru kita, siapa-siapa lah. Kasih bini kita, kasihlah. Tapi jangan jadikan mereka itu tempat pergantungan. Pergantungan kita semata-mata Allah. Kalau kita jadikan mereka sebagai tempat pergantungan,
Kalau mereka rebah, maka dengan kita akan rebah. Contoh kalau kita bergantung dengan ayah kita. So kalau ayah kita tak ada, dengan kita. Jadi orang cakap apa? Kendur, monyok muka. Kenapa malas ceramah ni? Ayah tak ada. Sedih. Tu bawa ayah kalau awet tahu. Atau kalau bergantung awet. Bergantung dengan tok guru. Kita ni boleh pondok kita ni sebab tok guru ada lagi. So kalau tok guru tak ada, mampu kita. Mampu kita. Yang menghidup dan yang mematikan ni siapa? Tok guru ke Allah? Itulah dia fungsi sifat 20. Tok guru ajar kita, meninggalkan kepada kita ilmu, supaya kita faham dengan ilmu, kita berdikari dengan ilmu, pergantungan kita dengan Allah. Tiba-tiba bagi ilmu, tenggih-gih lagi dengan makhluk. Tak kena cara tu. Makna belajar tak faham lah tu. Kan? Tak berkesan lah tu. Memang kita boleh kasih guru dan sebagainya, tapi jangan jadikan segala makhluk ini sebagai tempat pergantungan. Ada orang bergantung dengan duit. Tak ada duit dia kata habis macam mana kita nak berjuang? Berjuang bukan mesti dengan duit. Memang berjuang memakai duit, tapi bukan itu tempat gantungnya. Harta dan sebagainya, kan? Tu. Tempat gantung tu inilah soal akidah. Biar bulat dalam hati. Sebab tu dinamakan tauhidun. Asal kataan wahidun, satu. Tauhid artinya mensatukan atau membulatkan, mengesakan dalam hati ni biar Allah aja dalam hati. Maknanya segala-gala Allah. Minallah, daripada Allah. Ilallah, kepada Allah. Semuanya Allah saja dalam hati. Lepas tu kalau dia dah kemah dah ilmu tauhid dia, disambung pula dengan ilmu tasawuf dia, mentahqiqkan lagi usul, maka akan jernih, bersih, elok hati dia. Dia nampak Allah semata-mata. Tu yang jadi macam para wali tu. Dia tak takut siapa? Allah. Dia takut dengan Allah tu je. Kita takut ni, takut tu. Kalau mereka tangkap kita macam mana? Nampak? Mereka tangkap, kita kena tangkap lah jawapan ni. Dah mereka tangkap, kena tangkap lah. Tanya lagi macam mana pun. Tak ada lah. Masuk penjara. Masuk penjara bukan masuk neraka. Masuk penjara makan nasi ke makan grill besi tu? Ana kuliah dengan apa nama banduan dekat penjara Tapahan. Ana tanya dia pun. Duduk dalam penjara ni makan nasi ke makan grill besi? Kau nasi dia punya. Nampak? Lepas tu ada yang tambah tu. Lauk sedap Ustaz kata. Ana kata tidur dalam lubang jamban ke tidur atas katil? Ada tilam. Tidur atas katil Ustaz. Maknanya ada orang cakap apa? Walaupun memanglah tak mewah, taklah selesa sangat, tapi masih lagi ada kenikmatan tu. Tapi kalau duduk dalam neraka Allah, nak katil mana? Makan buah zakum, baca dalam Quran tu. Buah paku masuk kot tekak ni, sangkut kot leher, tembuh pula tu. Lepas tu bila masuk kat sini, nak telan tak lepas, tercekik. Gitu. Dia tercekik, kena bubuh apa? Buah air. Buah air pula. Air panas tarik. Air panas menggelegak. Bukan 100 darjah Celsius dah, entah berapa juta darjah Celsius tak tahu. Nabi kata api neraka itu panasnya 1 juzuk daripada 70 juzuk. Api dunia ni panas ni baru 1 juzuk daripada 70 juzuk panasnya api neraka. Maknanya melampau kali ganda lebih panas. Kalau setakat api dunia ni tak ada apa sangat. Lepas tu kalau kita nak buat dosa, kalau nak buat maksiat, letak jari kita atas api. Boh dalam beg kitab ke dalam poket kita. Kan nak isap okok. Tapi bila ada teringin nak buat maksiat ke apa ke, pasang lilin tu, buka api, letak jari. Kalau boleh tahan 5 minit, power tu. Boleh gagah lagi dah. Tapi kalau itu tak payah, sebab tu baru api dunia. Kalau api neraka, tu. Api mengapi, api ni muka lawa macam mana pun kalau kena bakar jadi hodoh. Betul tak?
Ini kan pula muka hodoh dah. Kalau kena bakar 2 kali hodoh. Nampak? Terfikir dong kita. Jangan awak main dengan api. Jadi dengan begitu kita pun jadi takut. Bak kata Tok Guru ni Aziz, hidup ni kena ada brek, dia kata. Macam kereta lah. Kereta mahal macam mana pun, tapi kalau tak ada brek, tak ada guna. Ferrari ke apa ke, Ferrari lagi dahsyat, laju, tiba-tiba brek tak ada. Nah, ada 2 pedal je. Mana ni pedal apa? Ni minyak. Sebelah clutch. Brek memang kita tak pakai. nak mampu ke apa? Memanglah laju brek tak ada. Macam tu kat hidup. Mu hebat macam mana pun, tapi kalau tak ada brek, maknanya tak ada ancaman, tak ada ketakutan terhadap neraka Allah, maka kamu akan suka dalam mengerjakan maksiat. Habislah rosak. Sebab itulah Allah datangkan ancaman. Dan ancaman tu pula kita tolong khabar, para asatizah, para da'i, alim ulama, tolong khabar, ambil daripada ayat Quran, ambil daripada hadis, tolong sampaikan supaya kamu jangan buat begini. Ancaman Allah neraka. Tiba-tiba ada yang komplain, tak baik Nak kita jangan belagak Tuhan, nak tentu orang syurga neraka. Bodoh Nah, bukan kita tentu, Allah yang kata, kita tolong khabar. Takut mu tak jumpa dalam Quran mana kan? Kita tolong bawa keluar ayat tu, cerita Allah kata gini, jangan buat gini, nanti nak masuk neraka. Bukan kita tuduh dia ahli neraka. Lainlah kita masuk Aeon, masuk Tesco, itu pun tunjuk ni ahli neraka ni. 80,000 tahun rasa dia ni. Ayat ni sikit lagi. Tak ada. Kalau macam tu ya memang jahat sungguh. Ni dak, kita cuma bagi tahu sifat-sifat gini, ciri-ciri gini adalah ciri-ciri ahli neraka. Tak kira siapa pun. Kalau ustaz ada ciri-ciri ahli neraka, ustaz neraka. Tak kira siapa-siapa pun. Bukan mesti kalau kompong ustaz, dia selamat, kompong selamat. Tak. Kan? Tu guru selalu pesan kan, kita nak pergi kuliah apa semua dulu, dia kata yang tak ingat takut-takut sebelah kaki duduk dalam neraka dah. Semua memberi pesan supaya kita sentiasa berhati-hati. Lagi-lagi orang yang mendalami ilmu agama, lagi dalam dia mendalami ilmu agama, lagi tinggi darjat dia Allah letak. Tapi lagi tinggi darjat dia, jangan sonok darjat tu saja, maka lagi tinggi juga risikonya kalau jatuh. Selalu Tok Guru pesan, ibarat macam panjat pokok. Naik dahan pertama, jatuh, luka, darah aja. Kalau panjat dahan kedua, jatuh, tersalah urat. Naik dahan ketiga, jatuh, terseliuh. Naik dahan keempat, jatuh, patah tulang. Naik sampai ke puncak, jatuh, mati terus. Maknanya lagi tinggi naik, memang mu hebat. Tingginya panjat, hebatnya. Memang lagi kamu nampak macam-macam sebab kamu berada di tempat yang tinggi. Tapi jatuh, siap. Nampak? Itu kita nasihat yang hafal Quran. Allah angkat darjatmu, tapi hati-hati, jaga-jaga. Kalau jatuh, habis. Kan? Lagi-lagi bila Allah angkat darjat kita, Allah kenalkan diri kita dengan manusia lain, sehingga orang kenal kita. Jaga nama kita. Maruah Islam kita bawa, maruah Quran kita bawa. Kita silap buat salah sikit, habis. Orang akan buruk-burukkan bukan setakat diri kita, malah orang burukkan institusi agama, pengajian pondoknya, tahfiznya, Qurannya, agamanya. Orang kata ni tengok perangai orang Islam tak senonoh. Islam yang kena, padahal bukan Islam yang buruk, dia yang buruk. Nampak? Tengok perangai budak tahfiz. Tahfiz yang kena, padahal bukan tahfiz yang salah. Yang salah kita. Batu jaga-jaga. Jadi kenapa kita pergi situ? Cerita tadi kaum Nuh ni, tapi tak apa, ada kaitan enggak bab agama kan. Balik-balik ke kitab kita. Jauh mana? Sebab tak ada break tu, jauh mana. Jadi kaum Nuh ni tadi kan, jadi maknanya dia melazimkan sifat ma'ani tadi, dan dia menunjukkan keadaannya. Okey, sekarang ni sebelum ana sambung yang bawah tu lagi, nak tanya, faham tak faham maknawiyah ni? Sebab kalau faham, ana tak hurai dah yang lain tu. Maknanya skip tu je lah. Dari tadi pun kita dah baca dah. Yang lain-lain tu maknanya kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, ana tak hurai dah. Faham tak faham? Setakat ni.
Faham? Yang dalam tu buat angguk handset tu. Faham? Nah, insya-Allah kalau tak, yang dalam ni yang tak faham nanti tanya. Yang kat sini kalau ni tak faham bagi tahu. Jadi kalau faham memang anda tak urai dah ni. Itu nama daurah tu dia bukan detail, dia laju pun begitu je. Kan? Ini pun kira syarah juga. Ana pernah ikut satu daurah memang dia tak syarah langsung, dia baca saja. Baca sampai habis kitab. Wallahu a'lam, habis dah. Jaya dapat sijil. Nah daurah. Sijil daurah. Itu je. Allah. Nah, sebab daurah ni bukan untuk mengaji pada asalnya. Daurah ni dia dipanggil macam dipanggil apa? Nak kata muzakarah bukan enggak, dia macam ngulang balik. Sebab tu sepatutnya ataupun ya kalau ikut betul lah, daurah ni untuk asatizah, untuk orang yang dah mengaji dah pun. Dia ada ilmu tapi takut ilmu yang lama-lama tu dia macam lupa. Jadi dia ikut daurah, tok guru tu ulang balik, dia fresh balik. Oh, ingat balik. Itu daurah pada asalnya. Itu daurah pada asalnya. Tapi tak apalah, dah kita pun nak buat daurah, permintaan daripada sahabat kita. Jadi ana baca laju dengan syarah pun laju. Satu lagi, apa yang kita mengaji daripada hari yang pertama hari tu sampailah ke hari ni malam yang last untuk daurah kita ni, sebenarnya belum cukup. Walaupun ana hurai mungkin agak panjang lebar, tapi panjang lebar tu tak sempurna lagi. Sebabnya ada banyak lagi benda yang ana tak cerita. Sebab tu kalau kita tengok tok guru kalau mengajar tauhid ni, satu hari satu sifat. Kita ni 3 hari dah habis dah 12 sifat. Nampak? Nah, jadi maknanya belum cukup. Jadi kena mengaji lagi lah, mengaji lagi, teruskan mengaji. Dan mengaji memang takkan pernah cukup pun. Mengaji dan terus mengaji. Tak apalah, sekurang-kurangnya dah terbuka sedikit pandangan kita ataupun kefahaman kita terhadap pengajian sifat 20 ni. Jadi kita teruskan, pergi terus habis 20 tu. Kat mana bawah di sekali tu bermula. Nampak tak? Kat bawah sikit, tak ada bawah sangat, bawah sikit. Kan ada kurungan ke-20-nya kaunul mutakaliman tu. Pergi depan dia lagi, ada kurungan lagi, dia tulis bermula. Kita baca kat situ. Qalal muallif, kata pengarang kitab. Bermula maknanya bukannya itu. Bawah lagi, bawah. Bawah dia selang 2 dalam kurungan ketahui olehmu. Kat situ lah. Ketahui olehmu. Kata muallif, ketahui olehmu bahwasanya dalil atas segala sifat ma'nawiyah iaitu ain dalil sifat ma'ani. Okey, ini macam yang anda cakap tadi. Cumanya ulama Syekh ni dia guna perkataan ain. Ain tu maksudnya individu satu persatu. Maknanya setiap sifat ma'nawiyah ambil dalil setiap sifat ma'ani ikut satu persatu dia. Maknanya kalau kaunuhu qadiran ambil yang kudrat punya. Kaunuhu muridan ambil yang iradat punya, jangan tersalah ambil. Kan? Itu maksud dia. Dan bahawasanya segala sifat yang 20 itu terbagi atas 4 bahagi. Dia kita masuk yang ni pula. 20 sifat tu kita belajar dah habis dah tu 20 sifat ni terbahagi pada 4 bahagi. Padahal kita cerita dah tapi kita tahkidkan lagi. Pertamanya sifat nafsiyah. Dia 4 kumpulan. Kumpulan yang pertama namanya nafsiyah. Nafsiyatun. Dan kitab Jawi tu, itu bukan hal sebenarnya tamarbutah. Tak ada titik tu. Tapi sebenarnya tamarbutah. Bacaannya nafsiyah ataupun nafsiyatun. Namanya iaitu satu je. Satu je sifat dalam nafsiyah itu iaitu wujud. Okey, nafsiyah tu sendiri maknanya diri. Jadi wujud tu masuk dalam nafsiyah kerana wujud, sifat wujud ni nak mengatakan adanya diri Allah. Semata-mata itu saja. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab lain dia kata sifat wujud tiada dikarenakan dengan satu kerana. Itu bahasa lama lah. Maksudnya tak disebabkan apa-apa sebab, melainkan wujud itu hanya nak mengatakan Tuhan tu ada. Wujud. Sebab tu dia masuk dalam nafsiyah. Keduanya sifat salbiyah. Namanya
Salbiyah ni asal perkataannya salbun, sin lam ba, salbun. Salbun tu maknanya nafi. Insilab maknanya penafian, nafi. Salbiyah penafian, sifat penafian, sifat yang menafikan. Nafi maknanya tolak lah. Kenapa tolak nanti kita tengok. Iaitu 5 sifat, iaitu kidam, baqa, mukhalafatun lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Kelima-lima sifat ni menolakkan sesuatu yang tidak layak ada pada Allah. Sebab tu kalau kita buka balik nota kita sebelum ni, kita belajar kidam. Apa makna kidam? Artinya sedia. Asalnya, asal terjemahnya, ulama terjemah dalam kitab Al-Subyan ni, kidam tu sedia. Tetapi makna segi hakikat sebenarnya sedia tu makna apa? Sedia tu bermula dengan perkataan nafi, iaitu tidak. Tidak ada permulaan. Kalau perasan semua sifat salbiyah ni depan dia mesti tidak. Contoh kidam, tidak ada permulaan. Baqa, tidak ada pengakhiran. Lagi apa? Mukhalafatu lil hawadis, tidak ada persamaan Allah dengan makhluk. Qiyamuhu binafsihi, tidak ada tidak adanya tempat berdiri bagi Allah Ta'ala. Pun tidak juga. Maknanya Allah berdiri dengan sendirinya. Kemudian yang kelima, wahdaniyah, tidak berbilang-bilang Allah dari segi zat, sifat dan perbuatan. Semuanya tidak. Kerana apa? Kerana dia nak menafikan sesuatu yang tidak layak kepada Allah. Apa yang tak layak tu? Tak layak dari sudut mengatakan Allah ada permulaan. Tak layak. Tak layak tu nafi. Rad tu kidam. Ada orang mengatakan Tuhan pun akan mati ke, ada akhir ke, kan? Rad tolak, menafikan Allah ada akhir. Lagi ada orang kata Allah dengan makhluk ni sama. Rad tolak, Allah tak sama dengan makhluk. Dia kata Allah pun bergantung dengan sesuatu. Rad tolak, Allah tak bergantung dengan sesuatu, Allah berdiri dengan sendirinya. Ada orang kata Allah, Tuhan ni ada banyak berbilang-bilang. Rad tolak, Tuhan tak ada banyak, satu saja esa, wahdaniyah. Itulah asal cerita ni. Sebab tu dipanggilkan salbiyah namanya. Selesai. Ketiganya sifat ma'ani namanya. Iaitu 7 sifat, iaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Jadi ma'ani ni maknanya sifat yang sebenar-benar ada pada Allah. Itu makna ma'ani tu. Kan? Kerana dia bermakna. Bermakna maksudnya sifat yang sebenar-benar ada pada Allah Ta'ala. Keempatnya sifat maknawiyah. Maknawiyah ni dia ambil daripada perkataan ma'ani juga asalnya, kemudian ditambah wiyah belakang tu kerana dia melazimi ma'ani. Itu yang jadi maknawiyah. Namanya, iaitu 7 sifat pula. Maknanya 7 sifat lagi, iaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, semua dah sampai kaunuhu mutakaliman. Selesai. Ada tarikh sini anda mengaji dulu 28 bulan 10 2013. 2013 dulu sini. Maka maknanya sifat nafsiyah. Betul baru dia terang. Maka maknanya sifat nafsiyah iaitu tiap-tiap sifat yang sabit bagi zat selama-lama maujud zat. Okey, ana terangkan makna ayat ni sebab ayat ni ayat bahasa lama, takut tak berfaham kan. Jadi maknanya masing-masing tengok kitab. Maka maknanya mananya sifat nafsiyah itu, iaitu tiap-tiap sifat nafsiyah itu adalah tiap-tiap sifat yang sabit, yang tetap bagi zat. Zat mana? Diri. Bagi diri selama-lama tu maknanya selagi mana maujud. Maujud artinya ada ataupun wujud zat, diri, padahal tiada dikarenakan dengan satu kerana. Okey, sebelum sampai padahal tu faham dulu. Sifat nafsiyah itu tiap-tiap sifat yang tetap bagi diri Allah selama-lama wujudnya diri Allah. Itu maksudnya. Selagi mana diri Allah tu ada, selagi itulah sifat wujud pun ada. Okey, selesai. Lepas tu kita baca padahal ni. Padahal tiada dikarenakan dengan satu kerana. Maksudnya padahal sifat wujud ni atau sifat nafsiyah ni tak dikenakan dengan satu kerana, maknanya tak bersebab dengan apa-apa sebab. Dia tak ada sebab, melainkan wujud tu semata-mata nak mengatakan Tuhan tu ada. Selagi mana Tuhan tu ada, selagi itulah ada sifat wujud. Itu maksud dia.
Takdir kata Allah takdir, maka takdirlah sifat wujud. Takdir, tapi takdir itu mustahil. Okey, jelas itu dia. Jadi mana dah? Dengan satu kerana tadi tu. Jadi tak disebabkan dengan yang lain. Tak ada sebab dengan ma'ani ke salbiah ke, tak ada. Semata-mata dia nak mengesahkan, nak mengatakan bahawa Tuhan tu ada. Tu je. Artinya tiada melazim ia bagi satu sifat yang lain. Maksudnya tiada melazim tu maknanya tak ada sebab lain. Bukanlah wujud ni ada sifat wujud kerana ada sifat ma'ani. Bukan. Wujud tu semata-mata nak kata Allah ada. Tu je. Ada. Macam Tok Guru buat contoh dulu, wujud masjid. Masjid tu wujud sebab masjid tu ada. Jadi wujudnya masjid kerana masjid tu ada, bukan sebab kerana pintu dia ke, tingkap dia ke, kubah dia ke, bukan. Tak ada kena-mengena dengan kubah ke apa. Kan? Masjid ni wujud sebab ada pintu. Mana pula sebab pintu? Pintu tak ada kena-mengena. Jadi masjid tu wujud sebab ada masjid. Tu je. Dan maknanya bukan lepas tu pula. Dan makna sifat salbiah iaitu tiap-tiap sifat yang maknanya itu menafikan barang yang nak pusing. Pulang bersedirat pula dah. Mana dah ayat dia tadi? Dan makna sifat salbiah iaitu tiap-tiap sifat yang maknanya itu menafikan barang yang tiada patut bagi zat dan bagi segala sifat. Macam anda terang tadi lah. Sekali lagi dia terang. Kalau perasan kan, Tok Guru baca kitab, anda pasal lama dah. Kalau Tok Guru baca kitab, selalunya kat dalam kitab tu ada ayat Arab ataupun ayat Quran ke atau hadis ke. Lepas tu bawah tu kan terjemah kan. Tok Guru akan baca ayat Arab tu, lepas tu Tok Guru hurai ayat Arab tu. Lepas tu bila sampai terjemah, Tok Guru hurai sekali lagi terjemah. Jadi maknanya setiap satu perkara ilmu tu Tok Guru akan ulang 2 kali. Jadi kalau tak apa agak ulang. Nampak? Sebab tu dengar betul-betul. Kalau dalam pengajian. Jadi yang ni maknanya sifat salbiah itu adalah, dia kata sini, menafikan barang yang tiada patut bagi zat dan bagi segala sifat Allah Ta'ala itu. Tak patut pada Allah, nafi. Yang nafi itulah tugas salbiah ni, iaitu 5 ni. Lepas tu dia buat contoh seperti kidam, kata dia. Maknanya itu menafikan awal dan permulaan bagi zat Allah Ta'ala dan bagi segala sifat. Sifat kidam itu kan bahawa Allah itu ada permulaan atau Allah ada awal dari segi zat dan sifatnya. Jadi maknanya sifat Allah pun tak ada permulaan. Bukan zatnya saja, sifatnya sekali. Sifat kita ada permulaan. Sifat melihat kita ada permulaan. Dulu tak melihat, lepas tu baru boleh melihat. Lain. Dan lagi dia buat contoh baqa', menafikan akhir dan berkesudahan bagi keduanya. Nya mana kedua ni? Cuba cari domain dia. Keduanya, nya mana tu? Apa maksudnya situ? Takut lagi ngajar-ngajar, anak murid tanya, Tok Guru, nya tu nya apa? Nya nya apa? Nya tu balik mana? Zat dan sifat. Jadi maknanya baqa' itu menafikan akhir dan berkesudahan bagi keduanya, bagi zat dan sifat. Maknanya zat dan sifat Allah tak ada akhir dan tak ada kesudahan. Itulah nama bagi baqa'. Singkatkan baqa'. Panjangnya menafikan Tuhan ada akhir. Tu. Demikianlah engkau kata. Maksud kalau jumpa dalam ayat-ayat dalam kitab-kitab lama, ayat dia kata demikianlah engkau kata, itu maksudnya engkau kena kata. Maksud engkau kena kata, engkau kena pegang. Maknanya i'tiqad, pegangan. Demikianlah apa yang engkau kena pegang pada segala makna yang tinggal lagi daripada sifat salbiah. Maksudnya makna yang tinggal lagi tu yang lain-lain. Dia buat contoh 2 je, kidam dengan baqa'. Tapi yang lain-lain pun macam tu juga. Tak adalah dia nak hurai lagi kan? Tapi dia nak masukkan begitu. Daripada sifat salbiah. Mana yang lain-lain pun kamu pandai-pandai lah
memahamkan dari sudut salbiah ni. Tu apa tu? Mim sinkah tu apa? Muzik. Ha? Ya ke? Maka disilap kot. Bukan tok guru ni silap. Jangan kata tok syekh pun silap. Bukan. Nah, yang ni cetakan. Masa cetak semula tu, kilang pencetak tu mungkin dakwat kembang ke sebagainya. Jadi sebenarnya maka situ. Maka ada permulaan bagi Allah Ta'ala. Betul kat sini terjemah ni sini. Maka dia tulis. Maka ada permulaan bagi Allah Ta'ala dan ada akhir baginya. Yang ni baca kena habis. Takut salah faham. Okey, baca elok-elok kita baca dulu. Maka ada permulaan bagi Allah Ta'ala. Kalau Allah tu ada mula dan ada akhir baginya. Kalau Allah tu ada akhir dan bersamaan bagi segala yang baru. Kalau Allah tu sama dengan makhluk dan berkehendaknya kepada zat. Dan kalau Allah memerlukan zat dan kepada fa'il ataupun yang menjadikan dia fa'il yang menjadi ia akan dia. Dan ada yang menduai pada zatnya dan pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya. Dan kalaulah Allah itu ada berbilang-bilang zatnya, sifatnya dan perbuatannya sekaliannya itu, tiada patut bagi zat Allah Ta'ala. Jadi yang semua dia cakap tadi tu tiada patut bagi zat Allah Ta'ala. Faham? Dan bagi segala sifatnya. Maksud tiada patut tu tiada layak. Kerana membawa kepada baharu. Kerana kalau kita nafikan sifat salbiah ni, nafi kidam ke bakok dan sebagainya, akan membawakan Tuhan tu kepada baharu. Maksudnya Allah akan jadi makhluk. Kalau Allah jadi makhluk, bukan Tuhan lah ni tu. Mustahil akal tak terima kerana Allah bukan makhluk. Tapi Allah lah yang mencipta makhluk. Allah tu Tuhan. Dan lemah. Kalau jadi makhluk, maka akhirnya jadi lemah. Kerana makhluk itu lemah. Dan kekurangan. Dan maka kalau Allah jadi makhluk, jadi lemah tu kekurangan. Maka jadi kekurangan. Maka itu semua mustahil. Jadi bermula yang demikian itu mustahil atas Allah Ta'ala. Jadi semua tu mustahil atas Allah Ta'ala. Mustahil Allah kurang, lemah dan makhluk. Bukan. Dan dinamakan sifat salbiah ini sifat adami. Juga dinamakan dia adami. Artinya tiada maujud kerana tiada berdiri ia pada zat dan tiada maujud padanya. Artinya tiada sah dilihat akan dia. Okey, jadi adami ni maksudnya tak ada. Jadi sifat juga dinamakan sifat adami. Jadi kidam bakok sampai wahdaniyah tu hakikatnya adami tu maksudnya hakikatnya tak ada. Tu yang dia kata sebenar-benar sifat ma'ani je. Sebab salbiah ni sebenarnya tak ada. Kenapa dia kata tak ada? Kerana dia kata tiada maujud kerana tiada berdiri ia pada zat. Kerana dia tak diri kat zat. Sifat kalau sebenar-benar sifat berdiri kepada zat. Tapi ni tak berdiri kepada zat. Kalau nak mudah faham ni, kita kiaskan dengan diri kita lah, makhluk. Allah tak ada permulaan. Kita ada permulaan kan? Ada permulaan pada diri kita tu, adakah berdiri kepada zat kita? Macam Anas cakap, nampak tak ada permulaan tu pada kita? Kalau nampak, tunjuk lah. Sebab sifat ni boleh ditunjuk. Contoh putih. Ni putih. Nampak? Tapi yang ni dia memang ada permulaan. Tetapi nak tunjukkan ada permulaan tu pada dia, tak dapat nak tunjuk. Tapi ada. Sama juga dengan sifat kidam bakok apa semua ni yang ada pada Allah Ta'ala ni, sifat salbiah ni. Hakikat kita beriman Allah tak ada permulaan, tak ada perakhiran. Tapi nak ditunjukkan sifat tak ada permulaan pada Allah tu, tak ada nak tunjuk. Sebab dia sebenarnya adami. Sebab tu dia kata tiada maujud kerana tiada berdiri ia pada zat. Dan tiada maujud padanya artinya tiada sah dilihat akan dia. Nampak? Tiada sah dilihat akan dia sebab tak nampak, tak boleh ditengok, tak boleh dilihat. Dan tiada melazim ia bagi sifat yang lain.
Dan sifat salbiah ni juga tak ada kena-mengena dengan sifat yang lain. Dia kumpulan dia je. Dan tiada ziyadah. Ziyadah tu maknanya pertambahan. Tiada ziyadah ia atas zat dan atas sifat. Ziyadah ni maknanya ta'alluq tu lah. Sifat ma'ani ada ziyadah. Ziyadah tu ada pertambahan. Maknanya pertambahan di situ takluk. Adapun sifat salbiah dia tak ada takluk, maka dia tiada ziyadah. Dia kata tiada pertambahan. Ia dan atas sifat. Yang lain dan maknanya mengadamkan suatu yang tiada patut bagi zat dan bagi sifat. Jadi sifat salbiah ni hanyalah nak menunjukkan atas mengadamkan. Mengadamkan tu meniadakan. Sifat ni nak membuktikan bahawa Tuhan itu ternafi ia ada permulaan, ternafi ia ada pengakhiran, nafi. Jadi juga sifat ini nama lainnya sifat khabariyah atas sebab dia menunjukkan. Maka 3 nama dah dia. Salbiah pun dia, adami pun dia, khabariyah pun dia. Mungkin kat kitab lain kita akan jumpa dia kata sifat khabariyah. Jadi jangan pening. Sifat khabariyah ni mana? Sifat salbiah. Okey, jelas. Dan bagi sifat bukan makna Adam itu Adam daripada zat. Tapi jangan kita salah faham pula, ditekankan. Jangan kita salah faham pula, makna Adam itu bukan maksudnya Adam daripada zat. Bukan maksudnya kita buang daripada zat Allah. Maksud Adam tadi, makna tiada tu, kita kata sifat kidam ni hakikatnya tak ada. Tak ada tu bukan maksud kita buang daripada zat Allah. Tapi tak ada tu tak ada berdiri atas zat. Faham? Takut dia nafi pula. Sifat kidam bakok, nafi jadi kafir. Tak boleh nafi. Artinya tiada bersifat zat dengan dia. Seperti orang menafikan tiada bersifat kepada zat Allah. Seperti tak ada dia sifat kidam, tak ada sifat bakok, tak boleh nafi sifat-sifat salbiah tu. Iaitu mustahil. Kerana kafir ataupun kufur orang sifat salbiah yang qadim dan ijma' ulama. Sepakat ulama di kafir akan ia. Okey, jadi jangan tolak. Kemudian terus kita pergi ke dan makna sifat ma'ani pula. Dan makna sifat ma'ani iaitu tiap-tiap sifat maujud. Semua ma'ani itu sifat yang maujud. Apa makna maujud? Ada dan sungguh. Erti tahkikkan lagi, maksud ada dan sungguh itu juga maknanya boleh nampak. Jadi sama ada di dunia ataupun di akhirat. Di dunia macam mana? Kata Tok Guru, siapa yang Allah bukakan pintu makrifah padanya, maka dia akan nampak sifat-sifat ma'ani ada pada Allah dari segi mata zahirnya. Dengan pandangan dia nampak Allah mendengar apa yang dia kata. Dia nampak Allah melihat apa yang dia buat. Dia nampak Allah berkata-kata dengan dia. Macam kita sebut tu pagi tadi, khatir samawiyah tu. Kalau ni bro, dia nampak Allah cakap dengan aku. Kan? Dia nampak Allah tu berkuasa. Kan? Bukti dia nampak, apa bukti dia nampak Allah berkuasa? Dia mengatakan dirinya lemah. Baru dia nampak Allah tu berkuasa. Dia surrender. Sebab tu antara hikmah, kata ulama, antara hikmah kita semayang angkat tangan takbir ni, angkat tangan gini. Angkat tangan tu sunat. Kan? Dia tak wajib. Tapi apa hikmah ni mengangkat tangan ni? Mengangkat tangan tu tanda mengaku kalah, surrender. Macam polis kan, polis dia kejar orang penjenayah. Lepas tu dia kata jangan bergerak. Penjenayah tu buat macam ni. Takkan buat peace. Dia angkat tangan gini. Dah, jangan tembak. Aku kalah. Tapi kita janganlah takbir Allah. Jangan macam tu. Terencak namanya. Allah gitulah. Tapi maknanya kita ngaku kalah pada Allah. Sebab tu lafaz ni bukan lafaz subhanallah, bukan lafaz alhamdulillah, dan tak sah semayang kalau dipakai lafaz yang lain melainkan lafaz Allahu Akbar. Kerana apa? Mengaku kalah kepada Allah yang Maha Besar. Mengagungkan Allah, merasa takzim atas kebesaran Allah. Sebab tu lafaz ni dengan lafaz yang
dengan kuat, dengan jelas. Allah Akbar. Sebab tu Imam Syafi'i kata takbiratul ihram kalau tak dengar di telinga sendiri jadi tak sah, dia termasuk dalam rukun qauli. Kerana supaya merasakan mentakzimkan Allah saat mengangkat takbir tu. Lepas tu kosongkan fikiran, ni angkat takbir ingat kunci motor. Allah, kunci motor. Allah Akbar. Tapi jangan over. Ni ada yang over. Tak masuk. Dah macam apa dah. Orang sebelah tengah baca Fatihah tak lepas. Malik. Kacau orang sebelah ni. Jadi menyusahkan orang. Ini gitu campak dalam kolah. Mudah-mudah je lah. Allahu Akbar. Kenapa? Lain lah kalau kita salah niat kan. Nak semayang maghrib gini niat semayang hari raya. Barulah kita batal. Apa niat raya pula? Sahaja aku semayang jenazah. Jenazah pula. Tak apalah kan. Sebab kita kalau perasan Tok Guru pun kadang-kadang ada 2-3 kali takbir kadang-kadang. Mungkin sebab niat tu salah kan. Dia nanti kita masuk dalam bab fiqh dia sebenarnya qasak ta'arud tayin je. Sahaja aku semayang fardu apa? Tu je yang wajib. Yang ini nak sampai ke kerana Allah Taala memang lama. Allah sahaja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat dalam Masjid An-Nur berimamkan Mahir. Ulang semua habis nak sebut satu-satu jenuh nak. Macam-macam hal. Contoh. Mana hilang? Kat mana tadi? Tiada sah tadi tu kan? Ni bukan tiada sah. Artinya sah dilihat akan dia. Jika dibuka bagi kita hijab. Jadi yang kalau seorang tu dia tak nampak kekuasaan Allah, tak nampak kerana dia dihijab oleh Allah. Dan apa yang menyebabkan dia dihijab? Maka kata ulama, dihijab itu adalah dosa. Dosa-dosa kita lah yang menghijab kita. Lagi tebal dosa kita, lagi tebal dinding itu terhijab. Nampak? Sebab tu Sayyidina Umar zikirnya kuat. La ilaha illallah. Dalam kitab tasawuf kata Tok Guru, disebut zikir mereka dahulu-dahulu digoncang ribut. Maknanya pokok kalau kena goncang angin taupan ribut, adakah pokok tu main macam ni? Tak gini. Tu zikir la ilaha illallah. Goncangan. Orang zaman dulu kan? Para sahabat macam tu dah. Sebab apa zikirnya kuat? Sebab nak menghantar dinding yang tebal. Apa dindingnya? Dosa-dosanya. Allah tunjukkan kepada kita. Bukan nak kata Sayyidina Umar jahat, tapi Allah takdirkan hidup dia dulu sebelum Islam agak jahat lah kan, sembah berhala dan sebagainya kan. Jadi tapi Allah tunjukkan kesan daripada Islam dia berubah, dan macam mana nak mendidik hati yang dulu banyak dosa. Allah tunjuk pada peribadi Sayyidina Umar. Jadi kalau sifat diri kita macam tu juga, dulu kita jahat, kita ikut macam Sayyidina Umar, kikih dosa kita dengan zikir kita kan. Baca doa Allahumma alhimni rusydi, ya Allah ilhamkanku kebaikan-kebaikan pada diriku, wa aizni min syarri nafsi, dan selamatkan aku, lindungkan aku daripada kejahatan yang ada pada diriku. Itu doa, amal doa kan. Selalu. Lepas tu ada juga pandangan juga yang mengatakan bahawa kalau siapa susah nak tinggal maksiat, cuba amalkan, cubalah. Dengan anak pun cuba juga. Amalkan apa? Setiap kali nak minum air, 1 teguk 1 selawat. Kita nak minum air kan, mula selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Minum seteguk je, letak balik selawat lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seteguk lagi. Sampailah air dalam cawan tu habis. Cuba amalkan istiqamah 40 hari, insya-Allah kan. Tapi tak adalah lepas tu jadi wali terus. Naklah. Mungkinlah ada gak silat-silat kita sikit, tapi
mungkinlah tak berat-berat sangat. Mungkin dosa-dosa kecil sikit-sikit tu adalah. Sebab kita bukan maksum. Kita tetap terdedah kepada kesalahan. Cuma taklah kesalahan yang melampau-lampau. Dosa-dosa maksiat yang teruk-teruk. Kan? Cuba amal. Mana tahu. Dari mana? Nah, ada pun sifat mana tadi? Bagi zat mana dia? Bukan itu. Mana dia? Yang bukannya itu. Mana dia? Sah dilihat akan dia jika dibukakan bagi kita hijab yang berdiri ia dengan zat. Artinya tiada terkaya ia daripada zat. Maksudnya juga tiada terkaya ia daripada zat, maknanya tiadalah memerlukan ia daripada zat. Dan ziyadah, jadi sifat ma'ani ni dia dia bergantung kepada dia duduk kepada zat Allah, dan dia ada ziyadah tu maksudnya pertambahan ia atas zat yang wajib ia bagi zat akan bahawa bersifat ia dengan sifat manawiyah. Jadi ziyadah tu maksudnya ta'alluq dia, kemudian sifat ni juga memberi tambahan kepada sifat maknawiyah. Maknanya dia akan melazimkan akan sifat maknawiyah. Itu maksud dia. Dan makna sifat maknawiyah iaitu tiap-tiap sifat yang sabit, yang tetap bagi zat selama-lama ada zat bersifat dengan sifat ma'ani. Macam tadi jugalah. Uraian yang sama juga, cuma diulang-ulang untuk tahqiqkan kita. Dan lebih ia atas sifat ma'ani dan melazim ia baginya. Dan sifat ma'nawiyah dia lebih lah daripada sifat ma'ani. Sebab lebih apa? Sebab kerana kaunuhunya, keadaannya itu, dan melazim ia baginya. Tetapi dia memerlukan sifat ma'ani kerana dia melazimi ma'ani. Jadi gitu. Kemudian sikit lagi boleh kita ambil harus tu, sebab baru lengkap 20. Ada pun sifat yang harus pada zat Allah Ta'ala yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal akan dia dengan tafsilnya. Okey, kemudian kita dah belajar 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Sekarang satu. Apa satu? Harus. Sifat yang harus. Sifat yang harus pada zat Allah Ta'ala yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib atas dengan wajib bagi beza. Wajib bagi maknanya hukum wajib bagi. Kalau perkataan dalam kitab tu tulis wajib, lepas wajib tu bagi. Tu maknanya hukum apa? Hukum akal. Tapi kalau perkataan wajib selepas wajib tu atas, itu maknanya hukum syarak. Faham? Tu kaedah nak baca kitab. Jadi kalau ni di sini disebut wajib atas, maknanya ni bukan hukum akal, ni hukum syarak. Bila hukum syarak maknanya ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu ala tarikuhu. Maknanya buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Siapa yang tak tahu hukum harus berdosa. Dan dalam riwayat yang lain, siapa yang membiarkan dirinya dalam keadaan kejahilan sedangkan ada orang mengajar, tapi dia buat tak peduli orang mengajar tu, sehingga kan dia tetap duduk dalam kejahilan, maka tercop atas dahinya fasik. Maka kalau mati sebagai seorang berdosa, sama tingkat dengan orang minum arak. Tak orang cakap. Sebab ilmu berat. Orang fasik ni orang yang buat dosa besar, minum arak, main judi, zina. Orang yang tak menuntut ilmu, membiarkan dirinya dalam jahil, sama taraf dengan ahli maksiat. Kerana meninggalkan ilmu satu maksiat. Dalam riwayat yang lain lagi, kalau ada orang buka majlis ilmu, pengajian, dia tinggal 3 kali pengajian, jadi fasik. Tinggal 3 kali pengajian dengan sengaja. Kalau ada urusan dan sebagainya, Allah alam lah, Allah maafkan, terpulanglah pada Allah. Tapi dengan sengaja dia tinggalkan, sedangkan dia jahil. Kalau alim dah tak apa. Dia kata, Tok Guru tak masuk ni. Tok Guru alim dah. Ini yang jahil. Dia kata salah Tok Guru. Yang jahil, dia tinggal 3 kali pengajian, satu riwayat kata jadi fasik. Cak atas dahi dia fasik. Bukan kena cak atas dahi tulis fasik, bukan gitu. Tapi maksudnya dirinya jadi fasik lah. Mati dalam keadaan berdosa. Tak percaya buka kitab-kitab. Ada tulis dalam Jatuh Salikin, ada tulis dalam Usul Tauhid, ada tulis. Itu. Jadi wajib atas, maknanya mesti buat. Tak buat berdosa. Buat dapat pahala, tak buat berdosa. Atas apa? Tiap-tiap tak payah nak bicara dah lah. Mukallaf panjang pula kan. Mata dah guyu dah tu kan. Mukallaf 4 ciri tu.
Kan? Mengenal akan dia. Bukan tahu je, kena kenal. Kenal maksudnya kena mendalaminya. Kena ambil tahu. Kalau tahu, dengar je. Tapi mengenal ni maknanya tulis ke apa ke, maknanya faham betul-betul. Tu. Apa dia? Lepas tu mengenal pula dengan cara macam mana? Dengan tafsil. Tafsil maksudnya terperinci. Maknanya bukan ala kadar gitu je. Dengan terperinci. Itu satu sifat jua. Ada satu je sifat yang harus bagi Allah Ta'ala, iaitulah fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Kalau tak ingat yang Arab, ingat yang Melayu pun tak apa. Yang penting faham. Apa dia? Satu sifat yang harus bagi Allah, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Apa maksud dia? Fi'lu tu maknanya buat, kulli setiap, mungkin makhluk lah, atau tarku tinggalkan, hu-nya. Jadi maksudnya Allah buat setiap makhluk atau meninggalkannya. Meninggalkannya apa? Meninggalkan buat makhluk tu. Sama ada Allah nak buat makhluk atau tak nak buat makhluk, itu harus bagi Allah. Jadi bila makna harus, terpulang kepada Allah. Itu artinya berbuat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan dia. Lawannya wajib ya atau mustahil ya. Contohnya wajib Allah kena buat makhluk, itu mustahil, akal tak diterima. Kalau Allah wajib buat makhluk, maknanya ada orang paksa Allah suruh buat makhluk. Buat makhluk ni Allah tak wajib. Tak payah kata buat makhluk, buat apa saja perbuatan kita pun Allah tak wajib. Jadi termasuk doa kita, Allah tak wajib tunai doa kita. Kalau Allah nak tunaikan, nak makbulkan doa kita, Allah makbul. Kalau Allah tak nak makbul pun, itu hak Allah, bukan hak kita. Macam orang minta sedekah lah, kan? Dia tadah tangan. Tak wajib orang yang lalu kena bagi sedekah. Kalau orang nak bagi, tak nak bagi sudah. Ini dia marah. Oi, lalu saja bagi ya. Kedekut. Nampak kawan tu pun bagi kaki, nak sangat. Ni aku bagi. Atas muka. Gitu. Jadi jangan paksa. Allah kenapa tak tunai lagi hajat saya? Jangan gitu. Datang padam kan? Itu pula pada Allah lah. Kita cuma memohon saja, doa saja, kan? Dia kadang-kadang Allah makbul terus tu segera dapat. Kadang-kadang makbul tapi lambat. Lambat tu kadang lambat sangat. Mana? 40 tahun lepas tu. Ya Allah, jadikanlah aku kaya. Bila kaya? Umur 85. Dapat duit macam-macam lah. Duit bencin lah, kaya. Dapat mati. Tapi Allah makbul tak? Makbul, tapi lambat sikit. Kadang-kadang Allah makbul, tapi makbul yang lebih baik. Kita minta A, Allah bagi B, kerana Allah tahu B lebih baik untuk kita daripada A. Contoh, kan? Makbul juga tu artinya, bukan tak makbul. Gitu. Lagi apa tadi? Tak wajib. Dan tak juga mustahil. Ataupun mustahil Allah cipta makhluk. Mana Allah tak boleh buat makhluk? Mustahil akal terima. Mana pula Allah tak boleh buat makhluk? Kalau Allah tak boleh buat makhluk, maknanya ada orang yang menghalang Allah. Mana boleh siapa-siapa halang Allah, kan? Itu. Iaitu mustahil. Syahdan, berhenti itu. Habis dah. Jadi setakat harap sahabat-sahabat kita tanda berhenti kat syahdan. Dan kita mengharapkan, ana wakil daripada pihak Pondok An-Nur, mengharapkan daurah ni dapat lagi diteruskan pada musim-musim yang akan datang lah. Jadi nanti Urus Setia Ahli Jawatankuasa Pondok akan berhubung dengan Ahli Jawatankuasa UiTM Tapah untuk kita bincangkan susulan kita. Dan bila kali kita sambung daurah kita, jangan kita mula daripada awal balik kitab, bismillah balik, nampak alhamdulillah balik, adik tu main situ saja. Sifat 20 lagi nak kita sambung terus. Jadi sambung ke syahdan ni. Jadi sampailah insya-Allah, mana tahu sampai ke khatam kitab. Kalau habis musim PKP, datang ke pondok. Masih lagi PKP, kita buat cara online macam ni lagi, kan? InsyaAllah. Yang penting tetap kita terus mengaji. Jadi moga-moga kita harapnya daurah ni dapat diteruskan lagi pada yang akan datang. Dan dengan katanya mereka ada exam lepas ni. Jadi kita pihak daripada pondok dan seluruh kami di sini pondok mendoakan semoga berjaya di dalam peperiksaan antum sekalian.
Semoga kejayaan peperiksaan itu membawa keberkatan dunia dan akhirat, bukan semata-mata dunia semata-mata sahaja. Moga-moga dia begitu beroleh keberkatannya. Kemudian bagi kami pelajar-pelajar yang lain di pondok ini, mulai esok daurah ni dah habis dah. Jadi mulai esok kita tak ada kuliah subuh dah. Macam nak senyum je. Jadi kuliah subuh tak ada dah. Jadi kita cuma buat kuliah isyak je. Tiap-tiap malam kita buat kuliah isyak macam ni lah. Tapi kita tak ambil masa panjang macam ni lah. Sebab yang ni masa panjang ni sebab daurah. Jadi lepas ni kita ambil masa pendek je, mungkin 40 minit gitu je. Jadi kita sambung balik kitab yang kita ngaji masa Ramadan dulu, Zadul Muta'allim tu. Kita sambung balik kat mana kita berhenti hari tu. Dan seterusnya setiap malam gitulah, melainkan kalau ada hal kita tangguh. Sampaikan tapi kita buat kat sini juga, tetap kat sini juga. Lepas tu hari Sabtu ni insya-Allah kita pun doa-doakan sama-sama. Hari Sabtu ni insya-Allah seperti mana perkhabaran Tok Guru, insya-Allah Tok Guru nak buka balik kitab di masjid. Okey, jadi yang tu pengajian pondok macam biasalah. Subuhnya, zuhurnya, asar setakat ni tak ada lagi lah kot. Tunggu Ustaz Zainuddin lah sebab dia tu bahagian asar. Ataupun kita suruh Ustaz Akram ke dan sebagainya. Jadi kita jalankan balik pengajian pondok kita macam biasa. Kan? InsyaAllah. Dan kita harapkan tak ada gangguan lah daripada mana-mana pihak. Moga-moga kita selamat. Dan kemudiannya kita doakan semuanya berjaya elok. Kemudiannya bahagian anak kitab kita hari tu yang kita terhenti tangguh lama dah, kehilang dah kitab tu. Wanul Falah dengan Kifayatul Muhtaj. Jadi bahagian kitab kita dua tu anak akan masuk kalau Tok Guru tak ada je. Jadi bila Tok Guru tak ada, kita masuk, kita baca kitab tu, Unwanul Falah dan Kifayatul Muhtaj. InsyaAllah kita cuba sampai khatamkan dia. Jadi macam itulah jadual selepas ni. Jadi esok subuh tak ada. Jangan seorang-seorang duduk sini, mana ustaz ni? Tak ada subuh esok. Bukan tak ada subuh, subuh tu ada. Kuliah subuh tu tak ada. Sungai subuh-subuh dia lenyap lagi. Jadi kita jumpa isyak sajalah esok malam. Baca kitab Zadul Muta'allim insya-Allah. Jadi sekadar tu. Ada soalan ke? Jangan banyak sangat. Satu, saya nak tahu biodata pengarang kitab. Allahu Akbar. Ginilah. Ini soalan siapa? Orang sini. Nak tahu biodata pengarang kitab. Gini, Google. Google ada. Kan? Anda nak terang panjang pula. Lagi satu, dia gini. Sebab orang sini yang tanya. Sebagai seorang penuntut ilmu, pelajar, tolib, jangan semua benda tanya Tok Guru. Jangan semua benda tanya guru. Seperti soalan macam ni lah. Kita usaha dulu mencari dan sebagainya. Kemudian katalah dalam carian kita tu keliru. Contoh, katalah berkenaan dengan biodata kitab. Tok Syekh ni dikatakan duduk di Berwas. Satu lagi kita Google, kata Tok Syekh ni duduk di Pantai Remis. Contoh. Jadi Berwas ke Pantai Remis, kita keliru. Baru tanya guru kita bila ada keliru. Bukan tanya bulat-bulat. Jangan tunggu nak suap aja. Kita kena ada usaha. Itu kaedah Imam Syafi'i. Sebab tu dia boleh jadi Imam Syafi'i. Bukan semua benda tanya. Kan? Ustaz, kitab beli kat mana? Beli tak tanya beli mana, tanya tak? Kedai kita takkan bengkel motor. Contohlah. Soalan macam tu lah. Kan? Jadi kita usaha dulu. Keliru baru tanya. Yang kedua, Ustaz, kenapa sifat hayat ulama' susun di tengah-tengah? Kenapa tidak mula atau akhir pada sifat mani? Soalan macam ni tak apalah. Kenapa tidak mula atau akhir pada sifat mani? Kerana sebenar wallahu alam lah, tapi antara hikmah-hikmahnya atas kajian-kajian ulama' itu antaranya kerana hayat tu nak misahkan 3 apitan pertama dengan 3 apitan kedua. Itu satu sebab. Kerana 3 apitan pertama iaitu kudrat iradat dengan ilmu ni, dia tiga sekawan. 3 ni kena ada sekali di satu pakatan, satu geng. Hayat dia satu je. Lepas tu lagi 3 ni Samak, Basar, Kalam, 3 sekawan pula. Jadi dia 3-1-3. Jadi lama letak hayat tu tengah-tengah. Kan? Nak memisahkan kumpulan tu. Itu satu hikmah. Satu lagi hikmahnya juga kerana 3 yang pertama mengesahkan alam.
Kudrat, iradat, ilmu tu kan kita cakap macam kita buat contoh ibarat ibarat contoh masak nasi. Jadi nak mengesahkan alam ni tercipta kerana ada 3 sifat ni pada Allah. Kemudian 3 sifat ni nak mengesahkan 3 sifat ni ada, mestilah Allah tu hidup. Barulah dia berkuasa cipta alam pakai sifat ni, kudrat, iradat, ilmu ni. Nak barulah bawa datang hayat. Dan hidup tu memang Allah hidup dah, tapi hidup yang macam mana? Baru nak mengesahkan hidup Allah tidak cacat, yakni Allah melihat, mendengar dan berkata-kata. Kerana makhluk macam kita dikatakan hidup juga, tapi kadang-kadang ada hidup yang tidak sempurna. Hidupnya cacat, buta, tak melihat, pekak dan sebagainya. Lepas itu hikmah juga kenapa hayat tu duduk situ. Okey. Itu. Boleh nah? Yang ketiga, Ustaz, apa beza sama' dan sama'un? Okey. Sebenarnya bukan sama' tu dengan ain mati. Kita yang mewakafkan dia. Macam kita baca ayat Quran, bahagian hujung tu kita wakaf. Sebenarnya sama'un. Tapi dialek lajah bercakap gini kita sebut sama'. Sama juga macam kalau ejaan tulis perbualan kaifa haluka. Tapi kalau kita sebut macam kita kaifa haluka, dia kaifa haluk. Dia wakaf belakang tu berhenti tu. Kalau otai lama lagi tak bunyi tu. Sama juga contoh ma'ismuka, itu bahasa tepat dia lah kalau ikut satu-satu dia. Tapi orang Arab biasa masbuk. Bukan masbuk. Jadi tanah Arab masbuk. Tak, saya bukan masbuk. Saya ikut imam. Bukan masbuk, masmuk. Masmuk tu siapa nama awak? Tapi dia cakap laju, lajah Arab lah, secara pasar dia laju. Sama kat kita bahasa Melayu pun ada dipanggil bahasa baku dengan bahasa pasar. Bahasa baku, bahasa pasar kita kau. Bahasa baku betul engkau. Tapi pelik lah kalau kita sembang cakap baku gitu. Engkau nak pergi ke mana? Aku gelilah. Kan? Jadi pelik lah. Kalau foreigner cakap macam ni, kita faham sebab dia orang luar. Macam tu juga bila kita cakap bahasa baku Arab dengan orang Arab faham sebab ini orang luar. Tapi kalau sama-sama Arab cakap macam tu, dia pun belik. Kan? Macam tu kat kita. Jadi bukan sama' ain mati dah, tapi sama'un. Kita wakafkan jadi sama'. Sama juga kalau kita mengaji ilmu nahwu kan, isim fi'il haraf. Sebenarnya bukan isim, ismun. Tapi kita ringkaskan dia jadi isim. Fi'il haraf, bukan fi'il, fi'lun. Bukan haraf, harfun sebenarnya. Kan? Tapi diringkaskan gitu. Okey? Jadi gitu. Ambil balik. Jadi sekadar tu pada malam ini, alhamdulillah, insya-Allah moga-moga Allah berkati pengajian kita ini dan beroleh pahala dan ganjaran syurga insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa salatana wa a'malana a'mala salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.